Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan luar negara. TikTok memfailkan saman ke atas Presiden Amerika Donald Trump susulan arahan eksekutif yang dikeluarkan untuk haramkan transaksi di Amerika. Tegas TikTok, arahan eksekutif Trump itu adalah retorik anti-China untuk Trump menang pemilihan Presiden pada November nanti. Menurut Reuters, TikTok turut menolak dakwaan White House yang menyifatkan pengharaman berkenaan adalah untuk keselamatan negara. Menurut TikTok, ia telah ambil langkah luar biasa untuk lindungi keselamatan dan maklumat pengguna Amerika. TikTok menegaskan ia tidak mengambil remeh tindakannya untuk saman kerajaan, namun ia tiada pilihan susulan arahan eksekutif yang dilakukan Trump. Jabatan Keadilan Amerika dilaporkan enggan memberikan komen. TikTok dan ByteDance ingin dapatkan injunksi tetap untuk halang Trump daripada laksanakan arahan eksekutif itu. TikTok dan ByteDance dakwa Trump tidak berikan mereka peluang untuk membela diri atas tuduhan yang dilakukan. Tambahnya, Trump turut tiada kuasa untuk lakukan arahan tersebut. Selain larangan tersebut, Trump turut arahkan agar ByteDance melepaskan pegangannya di Amerika kepada syarikat Amerika. Menurut TikTok, ia mempunyai 92 juta pengguna bulanan di Amerika pada Jun dan 689 juta pengguna bulanan di serata dunia pada bulan Julai. Sementara itu, China menyokong syarikat negara berkenaan untuk menggunakan saluran undang-undang untuk melindungi hak mereka. Ini susulan ketegangan antara Beijing dan Washington berkenaan aplikasi media sosial TikTok. Menurut Kementerian Luar China, Beijing akan terus mengambil langkah sewajarnya untuk melindungi hak dan kepentingan syarikat China. Tegasnya lagi, keputusan Amerika untuk menyekat syarikat China adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi berasaskan pasaran dan persaingan adil yang selalu diperjuangkan Amerika. Tambah Kementerian Luar China, tindakan ini adalah tanda Amerika tidak selesa dengan perkembangan syarikat teknologi bukan Amerika. Awal bulan ini, Presiden Donald Trump umum pengharaman transaksi dengan TikTok dan WeChat dan menuduh syarikat itu adalah ancaman kepada polisi luar, keselamatan dan ekonomi Amerika. Pengharaman ini akan berkuat kuasa pada 20 September. Amerika mempunyai sekitar 100 juta pengguna TikTok. Dan Presiden Amerika Donald Trump membayangkan kemungkinan Amerika akan memisahkan ekonominya dengan China. Dalam temu bual bersama Fox News, Trump tegaskan negara itu tidak mendapat apa-apa manfaat daripada hubungan dengan China. Tegasnya, pemisahan ini akan berlaku jika China tidak layan Amerika dengan lebih baik. There's been no country that's ripped us off more than China. And by the way, the European Union is no beauty either, okay? They treat us terribly too. But there's been no country that has ripped us off like China for many, many years, for decades. We were doing better than we've ever done with China. And I was all set to rock and roll, and then we got hit with this damn situation. But, you know, you're asking a question, because you're asking two questions. Well, would you be tougher at this or that? But then you're asking a second question. Would you ever just decouple, not do business with China? Because, you know, we don't have to. And what's the answer? Well, it's something that if they don't treat us right, I would certainly. Interesting. Trump turut dakwa China dan Iran ingin calon Presiden Demokrat Joe Biden menang dalam pilihan raya presiden pada November ini. China kini menjadi sasaran pemimpin Amerika dalam pelbagai ucapan, terutamanya isu Hong Kong, Huawei dan aplikasi termasuk TikTok dan WeChat. Pada 15 Ogos lepas, pentadbiran Trump membatalkan pertemuan dengan China untuk membincangkan perkembangan berkenaan perjanjian perdagangan fasa pertama. Sementara itu, China menegaskan keinginan Amerika untuk memisahkan ekonominya dengan China adalah hanya penyelesaian sementara yang akan akibatkan kemusnahan. Ini menurut China akan akibatkan masalah kepada syarikat dan rakyatnya. China membuat kenyataan berkenaan susulan kenyataan beberapa pemimpin Amerika untuk memisahkan ekonominya dengan China. Tegasnya, globalisasi adalah realiti di zaman ini dan hala tuju untuk perkembangan masyarakat kini. Tambahnya, dalam era pasca pandemik COVID-19, semua negara ada misi dan harus meneruskan kerja dan pengeluaran. Tegasnya, ini termasuk dengan memulihkan operasi ekonomi dan mengekalkan kestabilan rantaian bekalan masing-masing. Tambahnya, tiada negara yang mampu untuk hidup sendiri dan kemakmuran hanya akan dapat dicapai dengan kerjasama. Seterusnya, Facebook menyekat akses di dalam Thailand kepada satu laman dengan 1 juta orang ahli yang membincangkan Raja Thailand. Ini selepas kerajaan Thailand mengancam akan ambil tindakan jika Facebook gagal menurunkan laman berkenaan yang mengandungi kandungan menghina institusi beraja negara itu.
Menurut laporan Reuters, laman berkenaan diwujudkan seorang akademik dan pengkritik institusi beraja Thailand dalam buangan di Jepun pada April. Facebook yang mempunyai sekitar 48 hingga 50 juta pengguna di Thailand enggan berikan komen ketika dihubungi Reuters. Facebook sebelum ini jelaskan ia akan menyekat akses kepada pengguna tempatan apabila menerima laporan yang kandungan sesuatu laman itu langgar undang-undang tempatan. Terkini, polis Thailand menahan aktivis pada Isnin dan mengeluarkan saman ke atas 4 yang lain dalam protes anti-kerajaan terkini. Mereka menuduh kerajaan Thailand sebagai tidak cekap dan terlibat dalam rasuah. Protes yang dipelopori pelajar di Thailand ketika ini membuat 3 tuntutan termasuk pilihan raya baru, mengubah perlembagaan dan menamatkan ancaman kepada pengkritik kerajaan. Ketika ini, ekonomi Thailand menguncuk 12.2% tahun ke tahun akibat penularan COVID-19. Ekonomi negara itu turut menguncuk bagi 3 suku berturut-turut sejak suku keempat 2019. Nikkei ASEAN Review, lapor Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha telah umum pelbagai pelan ransangan ekonomi termasuk bantuan tunai kepada pekerja informal dan pelancong dalam negeri. Kerajaan Thailand turut jangka ekonomi negara berkenaan akan menyusut sekitar 7.5% tahun ini akibat langkah kawal penularan COVID-19. Seterusnya, indeks S&P 500 dan Nasdaq mencapai tahap tertinggi pada penutup Isnin. Ini dengan sikap optimis pelabur terhadap perkembangan terkini dalam rawatan COVID-19 termasuk penggunaan plasma. Indeks S&P 500 capai tahap tertinggi sejak Februari dan mencatatkan pemulihan terpantas dalam rekod. Dalam masa yang sama, Trump dilaporkan ingin mempercepatkan kelulusan vaksin AstraZeneca dan juga Oxford University untuk digunakan sebelum pilihan raya. Pada penutup, indeks Dow Jones naik lebih 1.3% dan S&P naik 1% dan Nasdaq naik 0.6%. Saham yang catatkan peningkatan adalah saham tenaga dan juga kewangan. Harga minyak mentah meningkat pada Isnin dengan ribut berganda yang dijangka melanda Teluk Meksiko. Ini akibatkan perberhentian lebih separuh pengeluaran di kawasan Teluk Meksiko. Dalam dagangan lewat Isnin, harga minyak mentah Brent naik 78 sen kepada $45 setong dan West Texas naik 28 sen kepada $42 setong. Syarikat pengeluar di kawasan Teluk Meksiko dilaporkan mengurangkan pengeluaran sebanyak 1 juta tong sehari dan mengosongkan lebih 100 pelantar minyak. Marco telah melanda pada Isnin dan Laura dijangka akan meningkat menjadi taufan pada pertengahan minggu ini. Dan kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.